lah dulu tuan-tuan. Sebenarnya apa yang Nick Island, kita kena faham satu perkara. Apa yang Nick Island persoalkan ini bukan menyoal Al-Quran. Ini bukan mempersoalkan hadis. Ini bukan mempersoalkan Islam. Ini mempersoalkan kod undang-undang yang dicipta oleh manusia. Walaupun dia letak itu perkataan syariah ke apa dan sewaktu dengannya, dia mempersoalkan kod tersebut. Nah, kod apa yang dipersoalkan? Kita akan mulakan dengan beberapa cerita dahulu tuan-tuan. Pertama tentang Nick Island. Untuk maklumat siapa yang tidak tahu, Nick Island adalah salah seorang peguam dari Kelantan, berasal dari Kelantan. Sekarang ini cuba mencabar 20 section di dalam enactment jenayah syariah Kelantan 2019 yang baru diluruskan pada 2019 dalam usaha untuk mencabar 20 section, bukan keseluruhan tetapi 20 section di dalam di dalam kanun tersebut, di dalam undang-undang tersebut. Tetapi saya akan buat satu video khas nak berbicarakan tentang section secara spesifik, tapi ini kita tengok secara umum dahulu dan apa sebenarnya posisi kita sebagai umat Islam yang kita kena faham. Baik. Hak PAS nak berhimpun tapi jangan manipulasi fakta, Nick Island. Peguam Nick Island Zurinah Abdul Rashid tampil memberi maklum balasnya, sunsulan rancangan PAS menganjurkan demonstrasi membatah petisyen Mahkamah Syariah 20 peruntukan yang dianggap mencabar enakmun Kanun Syariah 1 Kelantan 2019 yang difailkannya. Dia kata sesiapa boleh menganjurkan perhimpunan asalkan mengikut garis panduan. Kata Nick Island, perkara itu merupakan hak individu. Mereka berhimpun, silakan. Pada 25 Mei lalu, Nick Island bersama anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman telah memfailkan petisyen bagi menyemak semula 20 peruntukan kesalahan dalam enactment tersebut terhadap Kerajaan Kelantan dan pendengaran kes tersebut telah dibuat pada 17 Ogos lalu dan dia akan sambung pada 20 hari bulan November ini. Sebelum ini, Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, 8 November berkata PN akan menganjurkan siri perhimpunan bagi membantah petisyen terbabit. Sekiranya mahkamah membenarkan petisyen itu, Tuan Ibrahim berkata implikasi kes berkenaan akan memberi kesan yang besar terhadap bidang kuasa mahkamah syariah. Namun Nick Island menafikan pihaknya mahu mencabar sistem undang-undang Islam, menjelaskan tujuan petisyen semata-mata tanggungjawabnya sebagai pengamal undang-undang. Baik. Apa yang cuba nak ditunjulkan oleh PAS sebenarnya, dia nak buat perhimpunan lah, dia kata ini mencabar undang-undang Islam sebenarnya. Kalau sekiranya ini apa yang berlaku, kalau sekiranya perkara ini didedahkan oleh Nick Island di dalam mahkamah dan Mahkamah Persekutuan membenarkan pindaan-pindaan ataupun perkara yang disebutkan oleh Nick Island itu, bermakna Nick Island telah mendedahkan betapa tidak kompetennya adun kerajaan negeri Kelantan di dalam menggubal undang-undang. Saya dah tengok dah enactment tersebut, jenayah akta tersebut. Saya dah tengok dah. Dan tuan-tuan boleh download sendiri berkenaan dengan akta tersebut. Tuan-tuan boleh tengok dan tuan-tuan boleh baca. Kalau tuan-tuan ada background undang-undang pun, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak sebenarnya apa yang cuba disebut oleh Nick Island. Tetapi saya nak buat begini secara umum lah dulu tuan-tuan. Sebenarnya apa yang Nick Island, kita kena faham satu perkara. Apa yang Nick Island persoalkan ini bukan menyoal Al-Quran. Ini bukan mempersoalkan hadis. Ini bukan mempersoalkan Islam. Ini mempersoalkan kod undang-undang yang dicipta oleh manusia. Walaupun dia letak itu perkataan syariah ke apa dan sewaktu dengannya, dia mempersoalkan kod tersebut. Nah, kod apa yang dipersoalkan? Ada beberapa perkara dan saya dah baca tentang perkara 20 perkara tersebut. Saya dah baca sendiri enactment undang-undang jenayah Kelantan ini yang bagi saya setuju sebenarnya bertindan dengan bidang kuasa mahkamah sivil. Bertindan dengan bidang kuasa mahkamah sivil dan sebenarnya bila pertindanan tersebut berlaku menurut perlembagaan, sekiranya ada sesuatu bercanggah dengan perlembagaan, maka perlembagaan perlu didahului. Dan kita kena faham bidang kuasa negeri tercatat dan juga persekutuan tercatat di dalam jadual ke-9 perlembagaan. Di mana dalam list kedua, senarai kedua, itu adalah senarai negeri. Maksudnya perkara-perkara di bawah bidang kuasa negeri. Dan juga perkara-perkara senarai 1 di bawah bidang kuasa persekutuan. Kemudian senarai 3, concurrent list, di mana kedua-duanya mempunyai bidang kuasa. Tetapi kalau kita tengok, di situlah pertikaian berlaku. Poin saya begini tuan-tuan. Mempertikaikan perkara ini bukan mempertikaikan Islam, bukan mempertikaikan Al-Quran, bukan mempertikaikan hadis. Imam Malik pernah berkata, kata-kata sesiapa itu boleh kita setuju, boleh kita tak setuju, melainkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin itu kat situ.
Yang ini kita kena faham dan kita kena jelas terlebih dahulu sebelum kita jadi fanatik dan kita jadi bodoh dalam memperjuangkan isu sebenarnya tak perlu kita nak, orang kata terlalu takut ini. Bidang ini sebenarnya perbincangan tentang bidang kuasa mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil ini dah perdebatan atau perbincangan secara akademik dah berlangsung berpuluhan tahun. Di mana boundaries dia, di mana kita boleh apa orang kata, boleh encroach ataupun kita boleh step on, di mana di mana sempadan dia, di mana kita tak boleh nak masuk dan sebagainya. Perbahasan itu ada. Tetapi bila kita tengok bagaimana mahkamah nanti di dalam persekutuan menyoal tentang perkara ini, di sini kita akan dapat lihat kompetensi. Adakah ahli Dewan Undangan Negeri PAS di Kelantan ini sebenarnya mampu untuk membahaskan persoalan undang-undang? Sebab saya baca sendiri enakmen tersebut, saya agak terkejut juga bagaimana mereka datang dengan wording-wording sedemikian. Okay, nanti insyaAllah akan ada satu video khas tentang perkara ini, tetapi saya nak tekankan di sini bahawa ini bukan menentang Islam, ini bukan apa orang kata melawan Al-Quran, melawan sunnah, bukan. Ini adalah mempertikaikan undang-undang yang dibuat oleh PAS. Itu saja. Dan PAS bukan Islam, maksudnya PAS bukan agama Islam, PAS itu bukan Tuhan, PAS bukan Nabi. Kita boleh persoalkan. Okay? Walaupun dia letaklah syariah ke apa kat situ, kita kena faham, syariah Kelantan lain sikit daripada syariah Selangor, lain daripada syariah Perlis, berbeza. Sangat berbeza. Saya ambil contoh-contoh je tuan-tuan. Bezanya, ambil contoh-contoh, memberi nama, menamakan anak luar nikah. Okey, dia macam ni. Katakanlah kandungan seseorang itu berzina, lelaki dan perempuan, dan perempuan itu mengandung. Kemudian lelaki itu mahu bertanggungjawab. Okey. Kandungan itu kurang 6 bulan. So lelaki itu nak bertanggungjawab, dia kahwin. Mereka pun kahwin. Soalan kita, adakah anak itu diben-bentikan kepada ayah yang nak kahwin itu? Ataupun dibenkan kepada 99 nama Allah, ataupun Abdullah lah, 99 nama Allah. Yang mana satu? Semua negeri di Malaysia ini kata tidak, kena dibenkan kepada nama Allah kecuali Perlis. So poinnya adalah ada je perbezaan. Dan itu tidak menjadi permasalahan pun. Itu baru satu. Banyak lagi kes-kes lain yang kita boleh bahaskan kalau kita nak tengok daripada segi perbezaan-perbezaan ini, insyaAllah.